so many pieces all back together now. What's your vision? Hai, Assalamualaikum semua anak-anak didik Teacher Sally. Baik, hari ini kita akan sambung lagi PDPR kita. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang kedua, tema yang kedua dalam silibus kimia. Okey, so hari ini kita akan belajar sebatian karbon. Okey, so sebelum tu kita tengok sikit apa yang kita akan belajar sepanjang di dalam bab 2 ni lah. Okey, so yang pertama sekali awak akan belajar jenis-jenis sebatian karbon. Okey, kemudian kita akan tengok berkenaan dengan siri homolog. Okay, and then kita akan tengok sifat kimia dan saling pertukaran antara sebatian di dalam siri homolog ni. Dan juga last sekali kita akan tengok isomer dan juga penamaan mengikut sistem IUPAC. Okey, jom. Yang penting sekarang ni awak kena bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga buku rujukan jika perlu. Jom kita tengok fokus yang pertama berkenaan dengan jenis-jenis sebatian karbon. Alright. So, yang pertama sekali, sebelum kita nak pergi lebih jauh dalam bab ini, so kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan sebatian karbon. Okey. So, sebatian karbon ialah sejenis sebatian yang mengandungi unsur karbon di dalam juzuknya. Maksudnya kalau awak tengok dalam dia punya formula kimia ada sahaja simbol C, simbol karbon, makanya itu adalah sejenis sebatian karbon. Okey. Dan di sini kita tengok sebatian karbon terbahagi kepada dua, iaitu sebatian organik. Okay. Bila kita sebut tentang organik, bermaksud dia berasal daripada benda-benda hidup lah, seperti tumbuhan dan juga haiwan. Okay. Mengandungi unsur karbon yang terikat secara kovalen. Okay. Istilah kovalen ni kita dah jumpa semasa di tingkatan 4 tajuk ikatan kimia. Okay. Dia terikat secara kovalen dengan unsur-unsur seperti hidrogen, dengan nitrogen, sulfur ataupun fosforus. So ini ialah sebatian organik. Sebatian tak organik itu apa pula? Kalau tadi sebatian organik ni berasal daripada benda-benda hidup, makanya sebatian tak organik ni berasal daripada benda-benda bukan hidup. Okey, seperti oksida karbon. Contoh karbon dioksida tu adalah sebatian organik, sebatian karbon yang dikategorikan sebagai sebatian tak organik. Okey, contoh dia seperti lain seperti sebatian karbonat. Okey, dan juga sianida. So untuk peringkat ini awak kena tahu sebatian karbon ni terbahagi kepada dua, iaitu sebatian organik dan sebatian tak organik. Kemudian jika diberikan nama beberapa sebatian, awak kena tahu detail yang manakah dikategorikan sebagai sebatian organik ataupun sebagai sebatian tak organik. Okey, boleh? Alright, so itu adalah bahagian berkenaan dengan sebatian karbon. Jom kita tengok pula apakah itu hidrokarbon. Okay, so kalau awak nak tengok penerangan lebih lagi daripada dengan kita karbon apa semua, awak boleh tengok dalam buku teks lah. Okay, dalam buku teks ni dia ada penerangan. Kemudian kalau awak perasan dekat bahagian-bahagian yang ada QR code dalam buku teks ni, jangan biar saja nah. Awak boleh scan dan awak boleh tengok maklumat yang ada. Mungkin boleh recall balik bahagian-bahagian yang awak dah lupa. Okay, so sekarang kita nak tengok apakah itu hidrokarbon. Tadi kita tengok sebatian karbon. Sekarang kita nak tengok apakah itu hidrokarbon. Okey, so daripada perkataan hidro dan karbon ni sebenarnya kita dah boleh detect dah apa benda sebatian yang dikategorikan sebagai hidrokarbon. So sebatian hidrokarbon ni adalah sebatian organik. Okey, so bermaksud hidrokarbon ni berasal daripada benda hidup lah. Okey, yang mengandungi, nampak teacher highlight kat sini, mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Okey, di dalam sebatian yang terbentuk tu dia tak ada unsur lain, dia ada karbon dengan hidrogen sahaja. Itu kita panggil sebagai hidrokarbon. Kalau bukan hidrokarbon ni apa? Dan kalau hidrokarbon ni ada hidrogen, karbon. Okey, so maksud sebatian bukan hidrokarbon ni ialah sebatian organik yang mengandungi karbon dan hidrogen of course, tetapi dia ada juga unsur-unsur lain. Contoh seperti oksigen ke, nitrogen, fosforus dan halogen yang termasuk dalam dia punya ikatan. Okey, so senang je nak beza kalau awak nampak satu rantai ataupun satu formula structure ataupun formula kimia, kalau dia ada unsur lain yang termasuk di dalam situ selain daripada karbon dan juga hidrogen, makanya dia dipanggil sebagai bukan hidrokarbon. Alright, boleh kat situ. Okey, so kat sini teacher tulis, awak boleh rujuk jadual 2.1 dalam buku teks muka surat 65. Dekat sini dia bagi contoh-contoh sebatian organik. Sebatian organik kat sini bermaksud ada yang termasuk semua adalah sebatian organik lah, sebab hidrokarbon ni semua adalah sebatian organik. Dia tak ada yang tak organik. Okey, so komposisi dia maksudnya kandungan dia. Okey, let's say protein dia ada karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen dalam dia punya formula sebatian dia ataupun formula kimia dia. So bila kita tengok kat sini ada karbon, hidrogen, dia hidrokarbon lah. Tapi kat sini dia ada nitrogen dan oksigen yang terikat bersama-sama. Maksudnya sekarang dia bukan hidrokarbon. Okey, so yang lain bersama petrol, kalau awak tengok dia ada karbon dan hidrogen sahaja. So bermaksud petrol ni ialah hidrokarbon. Tu macam mana nak tengok jadual. So yang lain tu awak boleh tengoklah contoh dia. Okey, boleh. Okey, now kita nak move kepada kita nak fokus kepada hidrokarbon sahaja.
Okey, kita nak fokus kepada hidrokarbon saja. Kalau tadi kita tengok di awal video ini, kita tengok sebatian karbon ada dua jenis, organik dengan tak organik. Okey, kemudian sebatian organik ni kita tengok pula sama ada dia adalah hidrokarbon ataupun bukan hidrokarbon. Okey, sekarang kita nak pecahkan lagi, kita nak tengok apakah itu hidrokarbon, apa kategori dia. Okey, so kalau awak nampak pada rajah yang teacher lukis ni ataupun yang kita panggil peta lah. Okey, so kita ada hidrokarbon pun terbahagi kepada dua kategori ataupun dua jenis, iaitu tepu dan juga hidrokarbon tak tepu. Okey, so macam mana kita nak differentiate? How are we going to differentiate between tepu dengan tak tepu? So kita boleh tengok berdasarkan dia punya jenis ikatan yang terkandung di dalam hidrokarbon tersebut. Okey, selepas ini awak akan banyak melukis formula structure bagi hidrokarbon ini. Jadi kita tengoklah satu persatu. Okey, so macam mana kita nak beza? Kita tengok hidrokarbon, kalau hidrokarbon tu tepu, di dalam dia punya structure dia hanya mengandungi ikatan tunggal sahaja, ikatan kovalen tunggal. Okey, so maksud dia share satu pasang elektron sahaja. Okey, antara atom karbon yang kita determine ialah ikatan antara karbon dengan karbon. Okey, dalam ikatan karbon tu dia hanya ada ikatan tunggal. Ni kita tulis contoh kat sini. Okey, so nampak dia ada ikatan antara dua karbon, okay, dan hanya terdapat ikatan tunggal sahaja. So maksudnya sekarang ini adalah contoh formula struktur bagi hidrokarbon tepu. Dapat? Hanya mengandungi ikatan kovalen tunggal sahaja. Bagaimana pula dengan hidrokarbon tak tepu? Okey, hidrokarbon tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya. Okey, maksudnya bila disebut sekurang-kurangnya, dia boleh lebihlah daripada satu ikatan ganda dua. Maksudnya dalam dia punya formula structure dia tu mungkin kalau ada dapat satu saja ikatan, nampak ada satu saja ikatan ganda dua atau ganda tiga, so dia dah masuk kategori hidrokarbon tak tepu. Ni contoh lah teacher bagi kat sini. Nampak tak beza dia antara dua ni. Okey, yang ni ada ikatan kovalen tunggal sahaja. Dalam sini ada ikatan ganda dua. Maksudnya kat sini dia share dua pasang elektron yang membolehkan dia ada ikatan ganda dua kat sini. Yang ni pula dia ada ikatan ganda tiga. Maksudnya dia ada tiga pasang elektron yang dikongsikan antara dua karbon ni. Okey, so yang ni ganda tiga, yang ni ganda dua. So tengoklah mana-mana yang ada, so dia akan masuk kategori hidrokarbon tak tepu. Boleh? Okey, so yang ni basic. Sebab apa? Yang ni hampa terima dulu. Okay, macam mana kita nak detect hidrokarbon tepu dengan tak tepu? Okey, right. Mesti yang akan tertanya-tanya kenapa lukisan yang teacher lukis ataupun formula struktur yang kita tengok kat sini dia boleh berbeza-beza. Okey, nampak karbon ni, ikatan dia bentuk macam mana? Yang ni jadi kurang pula dia punya hidrogen. Yang ni pula bila ganda tiga makin kurang dia punya hidrogen. Okey, now sebelum kita pergi lebih jauh, ni teacher buat sedikit peringatan. Kita tengok dulu satu bahagian. Okey, tengok kat sini. Okey, mesti kena ingat sebab apa? Yang ni bahagian penting untuk awak bila awak nak tulis formula struktur, supaya formula struktur yang awak lukis tu tak silap. Okey, awak mesti kena ingat karbon dia boleh membentuk 4 ikatan. Okey, kok mana pun dia boleh membentuk 4 ikatan, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kenapa 4 ikatan? Sebab apa 4 ikatan? Sebab kalau kita tengok susunan elektron untuk karbon ialah 2 4. Betul tak? Susunan dia 2 4. Okey, so bila nak capai oktet, dia punya electrovalence dia 4 kan? Okey, dia tak cukup lagi berapa? Nak melengkapkan dia punya oktet dia tu? Yes, dia tak cukup lagi ke 4. So dia perlukan lagi 4 elektron yang membolehkan susunan dia ni akan capai susunan elektron oktet. So that's why karbon dia boleh membentuk 4 ikatan. Sama ada semua sekali ikatan yang dia bentuk tu ikatan tunggal ataupun dia ada bentuk satu ikatan ganda dua kat sini. So nampak dia masih ada 4 ikatan. Satu, okey, nampak 1 2 3 4. Kok mana pun dia mesti kena ada 4 ikatan. Kalau dia bentuk ganda 3, nampak kat sini. Kat sini dah ada 1 ikatan, 2 3 4. Macam tu. So maksudnya bila awak lukis formula struktur dia, awak tak boleh buat macam ni lah. Kalau awak tambah lagi kat sini, dia dah jadi berapa ikatan dah ni? 1 2 3 4 5 6. Ni maksudnya dah salah, ni tak perlu. Okey, so bila awak lukis formula struktur nanti, make sure awak masukkan bilangan ikatan yang betul untuk karbon. Boleh? Okey, macam mana pula dengan oksigen? Okey. Oksigen boleh membentuk 2 ikatan sahaja. Okey, tak boleh macam karbon tadi boleh 4, tapi oksigen boleh masuk 2 ikatan sahaja. Sebab apa? Oksigen dia perlukan lagi 2 elektron untuk melengkapkan dia punya petala valence. So that's why dia boleh bentuk 2 ikatan sahaja. So tak kisahlah awak nak pilih sama ada bentuk macam ni ke. Okey, depends kepada dia punya structure lah, ataupun macam ni ke. So mana-mana. Okey, as long as dia membentuk 2 ikatan, sama ada semua ikatan tu ikatan tunggal ataupun double bond. Okey, boleh tak oksigen membentuk triple bond? Jawapan dia tidak boleh. Okey, dia hanya boleh masuk 2 ikatan sahaja maksimum. Okey, boleh tak 1 ikatan sahaja? Pun tak boleh, mesti 2 ikatan. Okey, how about hydrogen? Okey, so hydrogen pula dia hanya boleh bentuk 1 ikatan sahaja. Sebab apa 1 ikatan?
Sebab apa? Sebab boleh bagi tahu sebab apa satu ikatan sahaja. Ya, betul. Jadi dengar tu jawapan sayup-sayup. Sebab apa? Hidrogen ni dia kena capai susunan elektron duplet. Sebab apa duplet? Sebab elektron valence untuk hidrogen ialah 1. Betul tak? Ni kalau kita fikir hidrogen punya apa nama? Susunan elektron dia ni ada sebiji tu yang semata-mata. Jadi dia perlu satu biji lagi. Dia perlukan satu biji lagi elektron. Okey, satu biji lagi elektron so that dia boleh capai elektron duplet. Sebab hidrogen dia hanya melibatkan petala nombor 1 sahaja yang boleh masuk maksimum 2 elektron. Okey, so that's why hidrogen bila awak lukis dia mesti ada satu ikatan sahaja. Okey, satu ikatan sahaja. Boleh-boleh? Good. Okay, so kita tengok bahagian yang seterusnya ni. Awak terima dulu lagi bila kita dah masuk bahagian siri homolog nak lukis struktur, awak akan faham kenapa perlu awak tahu berkenaan dengan bilangan ikatan yang akan terbentuk antara karbon ke oksigen ataupun hidrogen. Okay, jom kita tengok next section. Okay guys, sekarang kita sambung lagi bahagian seterusnya. So untuk bahagian ini, teacher akan terangkan ringkas sahaja. Okay, berkenaan dengan sumber hidrokarbon. Okay, so bahagian yang seterusnya tu awak boleh rujuk buku teks lah. Okay, sebab yang ni just teori sahaja, so awak boleh faham bila awak baca. Okay, so sumber hidrokarbon, so bermaksud dari mana asalnya hidrokarbon ni. Sebab kita tahu hidrokarbon ni adalah sebatian organik. Okay, so sebenarnya hidrokarbon ni asal dia daripada tumbuhan ataupun haiwan yang telah mati, yang telah mengendap di dalam tanah. Sumber dia petroleum macam tu lah. Okay, dan juga gas asli. Okay, bahan api fosil lah, maksudnya hidrokarbon ni lebih kepada bahan api fosil. Okay, so dari mana kita boleh dapat hidrokarbon ni? Okay, so daripada yang pertama kita nampak daripada penyulingan berperingkat. Okay, penyulingan berperingkat bermaksud kita akan suling. Okay, ada dalam buku teks. Ni contoh rajah penyulingan berperingkat. Okay, di mana setiap hasil penyulingan tu bermula daripada suhu serendah 40 darjah Celsius sampailah lebih daripada 500 darjah Celsius. So setiap suhu tu dia menghasilkan hasil yang berbeza-beza untuk kegunaan yang berbeza-beza. Ini maksudnya penyulingan berperingkat. Maksudnya bila awak suling, awak panaskan petroleum pada suhu 40 darjah Celsius, hasil yang pertama awak akan dapat ialah gas petroleum yang kita duk guna kat rumah ni. Masuk daripada suhu 40 ke 75 darjah Celsius, ni kita boleh gunakan petrol dalam kenderaan. Dan begitulah seterusnya. Setiap peringkat tu ada hasil dia dan ada kegunaan dia. So kat bawah ni awak nampak ada QR code kan. QR code kat sini. So awak boleh scan dan awak boleh tengok bagaimanakah penyulingan berperingkat petroleum dilakukan. Okey. Yang kedua, sumber hidrokarbon yang kedua, kita nampak adalah melalui proses peretakan. Apa dia pula peretakan ni? Tengok muka surat 68. Semua orang boleh buka muka surat 68. Sini. Okey. Nampak tak? Okey. So peretakan. Awak boleh baca kat sini apakah proses peretakan. So sebenarnya kebanyakan hidrokarbon semula jadi ni, dia mai dalam rantai yang sangat-sangat panjang. Jadi yang membolehkan dia berguna apabila kita boleh pecahkan rantai panjang tu kepada rantai yang lebih pendek. Kepada rantai yang lebih pendek. Contoh macam ni. So apa maksud peretakan? Ada kat poin yang pertama mula-mula ni. So peretakan ialah proses hidrokarbon rantai panjang dipecahkan kepada hidrokarbon yang lebih kecil. So daripada rajah ni awak boleh nampak. So ni adalah hidrokarbon, molekul hidrokarbon rantai panjang. Ni seolah-olah macam ni lah bentuk rantai dia. So bila kita nak buat proses peretakan, kita akan pecahkan rantai ni supaya kita dapat rantai yang lebih pendek. So bila rantai yang lebih pendek ni baru kita boleh kategorikan penggunaan dia. Yang penting awak kena tahu berapa bilangan karbon dengan hidrogen sebelum proses peretakan akan sama dengan bilangan karbon hidrogen di sebelah kiri selepas peretakan. So kalau awak kira kat sini bilangan biji manik dia ni akan sama dengan jumlah selepas diretakkan. Boleh faham lah? Contoh, ni formula struktur dia. Ni rantai ni dia transform ke dalam bentuk struktur. Kat sini kita tengok ada berapa karbon sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon.
Okey, 7 karbon berserta dengan dia punya hidrogen kat sini. So kalau kita tengok kat sini, hidrokarbon tepu ke tak tepu ni? Tepu ke tak tepu? Ingat balik tadi kita dah bincang. Tepu kalau dia hanya ada ikatan tunggal. So kalau kita tengok kat sini tak ada pun ikatan ganda 2 atau ganda 3 kan. So bermaksud yang ni adalah contoh struktur bagi hidrokarbon tepu. Okey. So tadi kita kira ada 7 kan? 7 karbon kan? So selepas proses peretakan, dia dah pecahkan menjadi 2 rantai hidrokarbon yang lebih pendek. Tapi at last kalau awak jumlahkan balik, dia punya karbon ni masih sama, nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kalau awak kira bilangan hidrogen pun dia akan sama. Dia tak boleh hilang. Okey, dia tak boleh hilang, dia tak boleh tambah. Dia mesti akan jadi sama banyak sebelum proses peretakan. Okey. So contoh yang ni adalah dia punya persamaan kimia selepas diretakkan. Contoh kat sini kita ada C10H22. C10H22 kita mengalami proses peretakan, dia menghasilkan 2C5H10. Okey, beserta dengan H2. So kalau kita jumlahkan balik, okey, so ada 2C5, so 5 ada berapa kat sini? 2 kali 5, nampak? 2 kali 5, 10. Okey, H kat sini 10 kali 2, 20. Campur sini ada 2 hidrogen, so 22. So bilangan dia masih sama. Boleh-boleh? Okey, so kalau awak nak nampak lebih jelas lagi, awak boleh scan QR code ini untuk melihat tindak balas peretakan. Okey, tindak balas peretakan. Okey, so teacher tak bincang lagi proses eksperimen ni ataupun aktiviti makmal yang ni. Okey, sebab dia perlu buat aktiviti dalam makmal, tapi tak apa. Okey, kita akan tengok bahagian yang seterusnya untuk satu lagi lupa pula ni. Ni satu lagi. Okey, sebab hidrokarbon ni, petroleum yang ada di muka bumi sekarang ni, kalau kita tak kawal penggunaan dia, dia boleh habis. Okey, yang ni adalah bahan habis guna. Dia boleh habis. Dalam tempoh 100 tahun akan datang, memang kita akan kehabisan sumber. Jadi, bila berlaku ini, saintis-saintis ataupun mereka dah kaji siap-siap dah apa yang kita boleh gantikan bahan api fosil ni selain daripada hidrokarbon. So, sekarang, maka dah berlakulah kejadian, kita boleh gunakan biogesim. Okey, biogesim ni dia ambil pada sumber alternatif lah. Okey, selain daripada bahan api fosil ni yang tak boleh diperbaharui, yang biogesim ni dia boleh diperbaharui. Awak boleh baca dalam buku teks muka surat 70. Ada contoh biodiesel, biogas, bioetanol. So ini adalah sumber alternatif bagi sumber hidrokarbon. Okey, so lepas ni kita akan tengok siri homolog. Apa dia pula siri homolog tu? Baik. So kita nak tengok sekarang apa itu siri homolog. Okey, sebelum teacher sebut tentang perkara ini lebih jauh, okey, umpamanya lah. Okey, umpamanya siri homolog ni kalau kita nak kaitkan dengan bahasa mudah dia sama macam kumpulan-kumpulan di dalam jadual berkala. Okey, contoh kumpulan 1, dia mesti ada sifat kimia dia sama dalam tu. Okey, ciri-ciri ataupun sifat dia akan berubah apabila menuruni kumpulan. Sama juga dengan siri homolog. So, apa yang awak kena tahu dalam apakah itu siri homolog? Okay, kita tengok ciri dia. Okey, siri homolog ni, ahli-ahli dalam satu siri ni, dia ada beberapa siri lah, kita akan tengok nanti. Okey, kita akan tengok kemudian. So, yang pertama kita tengok formula ARM dia akan sama. Okey, formula ARM dia akan sama. So, maksudnya kalau awak nak carilah siri yang keberapa pun dalam ahli kumpulan dia, kita boleh dapat menggunakan dia punya formula ARM. Formula umum dia. Kita masukkan dalam formula tu, kita akan dapat dia punya formula kimia dia. Bila kita dapat formula kimia dia, kita boleh lukis dia punya formula structure. Bila kita ada formula structure, kita boleh determine sama ada dia sejenis hidrokarbon, tepu ataupun tidak tepu. Okey, kemudian kita tengok dalam satu siri homolog yang sama, dia mesti ada kumpulan berfungsi yang sama juga. Dia tak boleh campur. Okey, dia ada kumpulan berfungsi yang sama. So, kumpulan berfungsi ni adalah bahagian di mana tindak balas kimia berlaku. Okey, dekat bahagian kumpulan berfungsi tu. Okey, kemudian yang ketiga ialah macam teacher sebut awal-awal tadi,
dalam satu siri homolog yang sama, mereka akan ada sifat kimia yang sama. Okey, sifat kimia yang sama ialah tidak balas kimia yang melibatkan sebatian-sebatian yang terdapat dalam siri homolog itulah. Kalau kata sebatian yang pertama dalam siri itu boleh bertindak balas dengan oksigen, sampai sebatian yang ke-20 pun boleh bertindak balas dengan oksigen. Hasil dia sama. Contoh macam tu. Okey. Kemudian kalau kita nak bezakan, maksudnya kita ambil sebatian yang duduk pada kedudukan keempat, kita tolak dengan sebatian yang kedudukan dia yang ketiga, kita akan nampak beza dia ialah 1C, 2H, 1 karbon, 2 hidrogen. Okey, kemudian macam tadi, sifat fizik dia akan berubah-ubah apabila menuruni siri. So ini adalah 5 ciri-ciri siri homolog. Boleh-boleh? Okey, now kita nak pergi ke bahagian yang lebih serius. Tapi untuk hari ini, pembelajaran hari ini, teacher hanya akan bincang 3 siri homolog yang pertama. Okey, kita tengok dulu siri homolog yang pertama yang kita panggil sebagai alkana. Okey, alkana. Okey, so alkana dia punya formula ialah CnH2n plus 2, di mana N dia bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, contoh. Okey, bagi contoh. Okey, ini alkana. Alkana. Okey, formula AM kena ingat noh. Formula AM kena ingat. CnH2n plus 1. Okey, kat sini dia dah mention kumpulan berfungsi dia, nampak ni. Dia hanya melibatkan ikatan tunggal, ikatan kovalen tunggal sahaja. So, bila kata dia hanya melibatkan ikatan kovalen tunggal, maka alkana ni adalah sejenis hidrokarbon tepu. Okey, contoh teacher nak masukkan N dia sama dengan 1. Masukkan dalam sini. Okey, N sama dengan 1, dia jadi apa? So, masukkan dalam formula AM ni. So, C1. Okey, H. 2 kali 1, 2 campur 1, 3. So, bila 1 ni kita tak payah tulis lah. Okay, dalam maths pun macam tu. Kalau dia bernilai sama dengan 1, kita boleh tulis sebagai CH. 2n plus 2. 2n plus 2. Patut nampak pelik. Okay, CH4 lah jadi. Okay. So, formula AM dia CnH2n plus 2. Maafkan teacher, tak perasan tau ni. Okay. So, CnH2n bila kita masukkan dalam formula AM dia ni, kita akan dapat CH4. Okay, sekarang bila kita nak lukis dia punya formula structure, kita kena recall balik yang tadi teacher terang awal-awal tadi. Okay, mana dia? Yang ni. Okay, yang ni. So, kita tengok. Karbon dia boleh membentuk 4 ikatan. So, bila awak nak lukis, kena make sure karbon tu mesti cukup 4 ikatan. So, yang tadi ni. So, kita tulis dulu. C. Okay, sebab ada satu karbon. Satu karbon. Dia mesti ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Okay. So, hidrogen dia ada 4. So, hidrogen 4. H. 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 Boleh? So, nampak? Awak punya formula struktur mesti tally dengan awak punya formula sebatian. 1C, 4H. 1C, 1, 2, 3, 4. 4H. Boleh? So, kalau awak tengok kat sini, setiap atom hidrogen kat sini membentuk satu ikatan saja. Nampak? Kalau teacher tutup. Semua satu ikatan. So, mesti kena tally dengan apa yang kita bincang sebelum ni. Okey, apa nama dia? Sekali penamaan kita tengok. Kita belajar tulis dulu formula berdasarkan formula AM. Sekarang katalah kita nak tulis N sama dengan 2. Okey, N sama dengan 2. So, masukkan dalam formula AM ni. So, kita akan dapat C, N kita 2. Okey, so H dia apa? 2 kali N, 2 kali 2, 4. 4 campur 2, 6. Okey, so formula sebatian dia C2H6. So, tulis dulu C. Kita nak tulis dulu C. C dengan C. Okey. So, kita tahu karbon mesti cukup 4 ikatan. So, kita tengok sini dulu. C yang pertama dia dulu. Lengkapkan dia punya bilangan ikatan dulu. So, sini dah ada 1. Okey. 2, 3, 4. Boleh-boleh? Okey. C yang ni pula.
Dia ada satu ikatan yang berikat dengan C yang sebelah sini. So, tambah lagi. 1, 2, 3, 4. So, kedua-dua C ni dah lengkap 4 ikatan. So, yang lain tu nak buat apa? Tulislah kita punya hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nampak? Okey. Bilangan yang awak lukis dalam formula structure ni mesti sama dengan bilangan di dalam formula sebatian. Boleh? Yang ni untuk alkana. So, macam mana kita nak namakan? Okey, penamaan. Okey, so penamaan awak boleh tengok dekat dalam muka surat ini. Kita terus belajar penamaan lah, terus senang. Sekejap lagi kita tengok siri homolog yang kedua dan ketiga. Okey. So, kita tengok kat sini panduan dia. Okey. So, bila nama kita nak namakan alkana, kita tengok sini, sebelah sini. Okey. Alkana, dia punya akhiran dia mesti ada ana kat belakang dia. Okey, dia punya depan tu depends kepada bilangan karbon. Kalau satu karbon, dia akan start dengan met. Okey, yang ni kan banyaklah cara orang nak ingat. Mama, eats, papaya, but, papa, apa semua tu. Yang ni awak boleh tengok macam-macam cara nak mengingat dia. Okey, so tadi kita dah lukis ni kan. Kita dah lukis yang ni kan. So, macam mana kita nak namakan dia? Okey, kita tahu sebab yang ni siri homolog dia alkana, belakang dia mesti ana. Mesti sebut ana. Okey. So, depan dia apa? Depan dia depends kepada bilangan karbon. Okey. So, yang ni ada satu karbon. So, kalau kita tengok dalam buku teks, kalau satu karbon, dia mesti kena mula dengan met. So, nama dia ialah metana. So, lepas ni, kalau awak nampak nama pun awak boleh lukis. So, metana, awak detect siap-siap ada ni, siri homolog dia apa? Disebabkan belakang dia ana, bermaksud siri homolog dia ialah alkana. Okey, dia met sebab apa nama dia met? Sebab dia ada satu karbon. Macam tu. Okey. Yang kedua, kita tengok kalau dua karbon nama dia apa? Dia mesti kena start dengan at. Okey, at. So, kalau kat sini kita punya lukisan tadi, kita punya formula structure ada dua karbon kan? So, maksudnya dia at lah. At apa? Sebab yang ni semua ikatan tunggal. So, maksudnya dia siri homolog alkana. Nama dia etana. Boleh. Senang sahaja. Okey. So, yang seterusnya pun samalah. Awak masukkan dia punya bilangan karbon yang awak nak cari. Masuk dalam formula ARM. Kemudian, boleh dapat dia punya formula sebatian. Boleh dapat dia punya formula struktur. Kemudian, kita boleh namakan lagi siri homolog tu. Kalau 3 karbon, apa nama dia? Kalau 3 karbon. So, tengok sini. Dia start. Kalau 3 karbon, nama dia prop. Prop menunjukkan bilangan karbon dia ada 3. So, nama dia akan jadi propana. Okey. Kalau 4 karbon, apa dia pula nama dia? Dia mesti jadi apa? Butana. Begitulah seterusnya sampai karbon yang ke-10. Kalau nak cari karbon ke-11, ke-12 pun boleh. Nama dia lain lah. Biasanya kita akan tengok sampai sini je lah. Okey, sampai 10 karbon yang pertama sahaja. Boleh? Boleh ke? Okey. Kalau boleh, kita tengok pada siri homolog yang kedua. Okey. Siri homolog yang kedua. Kita tengok kat situ. Apa nama siri homolog dia? Alkina. Okey. Alkina. Ada sebut alkina apa semua. Tapi teacher sebut alkina. Okey. So, apa beza alkana dengan alkina? Okey. Of course, kalau awak tengok yang ni ana, yang ni ina. Okey. So, bila nak namakan dia nanti, bila nak buat penamaan, bila nak buat penamaan, kita tukar belakang dia sahajalah. Okey, kita tukar belakang dia sahajalah. Kalau tadi ana, yang ni akan jadi ina. Okey, mari kita lukis sikitlah. Kita nak lukis sikit. Okey, alkina. Alkina. Okey, dia punya formula ARM dia CnH2n. Okey. So, kita tengok apa ciri alkina. Okey. Dia punya kumpulan berfungsi ada satu ikatan ganda 2 kat sini. Satu atau lebih lah. Kalau nampak aja ada ganda 2, maksudnya dia kategori siri homolog alkina. Okey. So, dia ada ikatan ganda 2. Bila ada ikatan ganda 2, dia bukan lagi hidrokarbon. Tepu sebab dia ialah hidrokarbon. Tak
tepu. Okay. So, kalau kita tengok kat sini dia punya formula ARM, dia mesti kena start bilangan karbon dia minimum mesti 2, tak boleh 1. Sebab dia kena ada ikatan antara karbon. Yang ganda 2 tu mesti antara karbon. Okay, boleh nampak tak? Alright. So, macam mana kita nak lukis? Okay, tadi kita dah ambil karbon N sama dengan, apa nama? 2 dengan 1 dengan 2 kan? Okay, sekarang kita nak cuba N sama dengan 3. Jadi lagu mana? Okay, ingat lah. Alkina ni dia mesti kena ada ikatan ganda 2 antara karbon. Okay, antara karbon. Ikatan ganda 2. Okay, so kalau N sama dengan 3, masukkan dalam formula ARM. Dia punya formula sebatian, kita akan dapat C. N sama dengan 3. H. 2 kali 3 lah. So, dapat 6. Boleh-boleh? Okay. So, kita bagi nama siap-siap. Sebab semua pandai dah kan bagi nama. Okay, apa nama dia? Kalau 3 karbon, tengok balik dalam jadual ni. 3 karbon, prop. Okay. So, nama dia prop. Prop apa? Sebab yang ni ada ikatan ganda 2. Propina. Okay. Kalau alkana tadi, propana. Okay. Yang ni propina. So, bila awak nampak nama ena kat belakang ni, bermaksud dalam dia punya structure dia ada ikatan ganda 2. Okay. So, now kita nak lukis formula struktur. Okay, yang ni kita belajar yang basic saja dulu. Okay, nanti bila kita masuk isomer, dia lain cerita. Kita belajar yang basic saja dulu. So, kita ada 3 karbon. 1, 2, 3 karbon. Okay, so kita kena masukkan 1 ikatan ganda 2. Tadi tak kisah awak nak buat belakang ke depan. Okay, kita buat depan. Okay, yang ni ikatan tunggal. Okay, nah. At least ada 1 ikatan ganda 2. Sekarang ada 3 karbon. Okay, sebelum kita masukkan hidrogen, kita lukis dulu dia punya ikatan bagi karbon. Bagi lengkap mesti kena cukup 4. Okay, kita tutup dulu karbon 2 dekat belakang ni. So, yang tinggal karbon pertama dengan 2 ikatan dia. So, ada kena bubuh lagi berapa ikatan? Lagi 2 ikatan. Okay, so masuk sini. 1, 2. So, lengkap dah. Karbon yang pertama ada 4 ikatan. Karbon yang kedua, sebab dia ada kiri kanan terikat, so kita dah consider ada berapa ikatan kat situ. 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan, dah ada 3 ikatan. So, lagi berapa ikatan? Pandai. Lagi 1 ikatan. Tak kisah nak lukis atas bawah pun tak ada masalah. Janji dah cukup 4 ikatan. How about the last carbon? Tutup yang depan ni. So, dia ada 1 ikatan kat belakang dia. Okay, yang berikat dengan karbon sebelah dia ni. So, maksudnya ada perlu lagi berapa? Lagi 3 ikatan. Subuh. 1, 2, 3, 4. Cukup dah. So, yang tak ada tu apa? Kena tulis. Bubuhlah dia punya hidrogen. 1. Buh. Yang berikat dia yang lain tu semua hidrogen. Okay. Now, macam mana? Teacher betul ke? Teacher lukis ni. Macam tak percaya je. Mari kita kira balik. Tally ke tak dengan formula sebatian dia tu. Okay, karbon ada 3. So, kita dah lukis karbon dulu. 1, 2, 3. Okay, betul. Hidrogen ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Bijak kan? Okay, sekarang mari kita try karbon yang kita try kalau N sama dengan 4. Karbon sama dengan 4. Macam mana pula tu? Dia lagi lama lagi panjang lah. Okay, bilangan karbon dia tu makin lama makin panjang. Okay, so N sama dengan 4. Now, dia punya formula sebatian dia akan jadi apa bila kita masuk dalam ni? Sebut, Sat. Pandai. Okay, so kita akan dapat C4. Okay, N genting 4. 2 kali 4, 8. H, 8. Okay. Now, nak buat apa dulu? Ya, kita lukislah karbon dulu. Karbon ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Sekali lagi, sebab ni kita belajar basic. So, teacher akan lukis semua ikatan ganda 2 dia tu duduk dekat karbon yang pertama. Boleh tak nak lukis tengah-tengah? Boleh, tak ada masalah. Tapi nanti kita belajar dalam isomer ni lah supaya tak clear way ni. Kita belajar yang paling basic. Level 1 dulu. Okay, katalah teacher letak double bond kat depan ni. Okay, so yang lain, ikatan tunggal. Ada 1 dia jadi alkina. Okay, 1 je ikatan ganda 2, alkina. Okay, now, kita nak cukupkan bilangan ikatan untuk karbon. So, karbon yang pertama ni,
1, 2, 3, 4. Okey. Karbon yang kedua ni dah ada 3 ikatan dah. 2 di kiri, 1 di kanan. Bubuh 1 lagi. Okey. Karbon yang tengah ni, kiri kanan dah ada 2 ikatan. Tambah lagi. Okey. Last one dia ada 1 saja ikatan. Tambah lagi 3. Dapat dah. Okey. Yang ni kena lukis dulu. Baru kita tak silap melukis structure. Sebab kita kena make sure bilangan karbon ada 4 ikatan. Okey. Yang lain tu nak buat apa? Tambahkan H. 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 So, now kita nak semak. Cukup ke tak cukup? Ataupun tally ke tak tally dengan kita punya formula sebatian ni. Kalau tak tally, awak tolong check. Mungkin ada karbon yang terlebih ikatan. So, kita kira karbon dah cukup 4. 1, 2, 3, 4. Okey, hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bijak tak? Bijak. Kamulah bijak. Jawab kan? Okey. So, ini contoh untuk alkina. Nama apa kawan ni? Sebab ada 4 karbon. 4 karbon, tengok balik. Yang ni sementara kita nak familiar lah. Kalau dah familiar, tak payah duk rujuk jadual ni. Sebut yang boleh nak bagi nama lah. Okay, so kalau 4 karbon, dia mesti start kepala dia dengan but. But. So, but apa? Butina. Butina. So, maksudnya ada hidrokarbon dalam siri homolog alkina, dia ada 4 karbon. Macam tu. Boleh? Kalau boleh ni syok ni. Kita nak masuk yang ketiga. Kita tak belajar banyak-banyak ni. Kita belajar ketiga dulu siri homolog yang pertama ni. Okay. So, kita nak tengok alkuna. Kalau KBSM sebelum ni dia belajar sampai alkina saja. Mereka apa dia tambah lagi alkuna. Okay, apa beza alkuna dengan alkana dan alkina? So, alkuna, okay, alkuna dia punya formula sebatian nampak. Kalau dengan alkana tadi, formula AM dia CnH2n plus 2. Tapi untuk alkuna CnH2n tolak 2. Tu beza dia. Okay, kumpulan berfungsi dia ni dekat sini, ikatan ganda 3 ni. Okay, dia mesti kena ada ikatan ganda 3 baru dia nama dia akan jadi una, alkuna. Okay, so that's why dia adalah kategori hidrokarbon tak tepu juga. Okay, sebab dia ada ikatan ganda 3. Penamaan sama ke teacher? Sama. Penamaan sama. Cuma belakang dia sahaja kita tukar jadi una. Okay, kalau dia ada 2 karbon, dia akan jadi nama ituna. Kalau dia ada 3 karbon, nama dia apa? Propuna. Dan seterusnya. Boleh nak? Kita buat satu contoh cukup lah. Sebab nampak macam dah tak sabar-sabar dah nak buat latihan kan. Okay, so kita tulis dulu formula AM dia. Okay, biasakan menulis formula AM. Sebab apa? Bila kita selalu tulis, kita akan ingat. Sebab dalam exam dia tak bagi anak-anak, dia tak bagi formula AM kena hafal. Okay, so CnH2n plus plus pula. Habaq tolak tadi dia nak sebut plus juga. Tolak lah. Tolak. Okay, now kita nak try N sama dengan 5. Try N sama dengan 5 pula. Okay, so N sama dengan 5 ni sama agak lah. Alkuna dia mesti kena start N sama dengan 2. Tak boleh 1. Kalau N sama dengan 1, karbon tu dia nak berikat double bond dengan siapa? Dengan hidrogen tak boleh. Sebab hidrogen boleh 1 ya. Dengan oksigen tak boleh. Dia kena bentuk 2 ikatan saja. So, mesti kena ada 2 karbon baru dia valid untuk alkina dengan alkuna ni. Okay. So, N sama dengan 2. Kena start paling kecil 2. Okay. Ni teacher nak pakai N sama dengan 5. So, kita cuba masuk dalam formula AM ni dapat apa? Sebutlah. Ya, kita dapat C5. Okay. So, H 2 kali 5, 10. 10 tolak 2, 8. So, CH8. Boleh? Ni formula yang teacher dapat selepas kita masukkan N sama dengan 5. Karbon kita 5. Okay, now, macam biasa, tulis dulu karbon, bilangan karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, masukkan triple bond. 1, 2, 3. Bubuh sini. Nak bubuh sini boleh, nak bubuh sini boleh, nak bubuh sini pun boleh. No problem. Okay. Yang penting ada ikatan ganda 3. Okay. Untuk kita ni yang beginner ni, better kita bubuh mula-mula lah.
Okey, kita terror lagi nak boleh cuba ubah hutang lain. Okey, sebab apabila kita ubah ke depan ke belakang, nama dia akan berubah. Yang tu kita akan belajar dalam isomer. Kita bagi pandai hak yang ni dulu. Okey, macam biasa lengkapkan bilangan karbon punya ikatan. Okey, karbon yang pertama. Okey, karbon yang pertama ni dah ada 3 ikatan. So lagi berapa? Lagi 1 saja. Okey, karbon yang kedua. Perlu tambah tak? Kat kiri dia dah ada 3 ikatan. Kat kanan dia ada 1 ikatan. Dah cukup 4 ikatan. Karbon yang ketiga. Dia ada 2 ikatan. So tambah lagi 2 ikatan. Karbon yang keempat. Kiri kanan dah ada 1 ikatan. Tambah lagi 2. So last one. Ada 1 ikatan di sebelah kiri. Tambah lagi 3 ikatan. Begitu. Alright. Dan kita tambahkan H. H. Hampa tengok tak ni? Hampa tengok tau. Sebab ini penting. Tajuk ni agak interesting, senang. Teacher score tajuk ni. Okay. Now check. Check lah tengok. Tally ke tak tally. Bilangan karbon of course dah tally sebab kita lukis mula-mula dah. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogen mesti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So nama dia apa? Nama. Apakah nama dia? Nama apa? Sebab 5 karbon kan. 5 karbon. Ni kan macam apa belajar tu lah. Apa nama? Polygon. Sama aja. Okay. Kalau 5 sisi kan nama dia pentagon. Ni kalau 5 karbon nama dia pen jugalah. Pens. Okay. Bukan jangan tulis pentagon pula. Okay. Pentuna. Macam tu. Okay. So bermaksud depan ni depends kepada bilangan karbon. Yang belakang ni, dia punya akhiran dia ni depends kepada dia punya siri homolog. Okay. So, kita tengok dulu sampai sini. Okay, daripada sebatian hari ni kita dah belajar 3 benda. Kita dah belajar sebatian karbon. Okay, apa tu sebatian karbon? Ada sebatian organik, ada sebatian tak organik. Kemudian sebatian organik ni kita pecah pula. Ada hidrokarbon. Hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Ada hidrokarbon, ada bukan hidrokarbon. Kemudian kita dah tengok sumber di mana kita boleh dapatkan hidrokarbon ni. Okey, dan last kali kita dah tengok berkenaan dengan siri homolog. 3 siri homolog yang pertama. Alkana, alkina dan alkuna. Okey, so untuk tugasan hari ini, teacher akan bagi di dalam grup. Okey, awak boleh tengok dalam grup. So, sampai sini dulu kita punya PDPR untuk bab yang kedua ni. Kita akan jumpa di video yang berikutnya selepas ini untuk ahli-ahli siri homolog yang lain. Ada berapa lagi? Ada 3 lagi. Okey, ada 3 lagi selepas alkuna. Kita nak tengok alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Alright, itu saja. Selamat berjumpa lagi. Bye-bye.